Struktur dan kandungan atmosfera. Topik ini kita akan belajar konsep atmosfera, struktur dan lapisan atmosfera, ciri-ciri dan kepentingan atmosfera, kandungan atmosfera, dan peranan lapisan atmosfera. Apakah yang dimaksudkan dengan atmosfera? Atmosfera ialah lapisan udara nipis tanpa warna, rasa, dan bau, terapung-apung di atas permukaan bumi disebabkan oleh tarikan graviti bumi. Terdapat 6 lapisan utama atmosfera yang terdiri daripada lapisan troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera, ionosfera, dan eksosfera. Struktur atmosfera ini juga boleh diingati dengan menggunakan akronim TSMTIE. Berikut merupakan akronim untuk 6 lapisan atmosfera untuk memudahkan pelajar mengingati lapisan atmosfera. Ciri dan kepentingan lapisan atmosfera bagi lapisan yang pertama, yaitu lapisan troposfera, merupakan lapisan yang paling hampir dengan permukaan bumi. Ciri yang pertama bagi lapisan troposfera yaitu dari aspek ketinggian. Lapisan troposfera terletak di antara 0 hingga 18 km bergantung pada kedudukan latitud. Ciri lapisan troposfera yang kedua yaitu dari segi perubahan suhu. Di lapisan troposfera, suhu akan semakin menurun sebanyak 6,5 darjah Celcius bagi setiap 1000 meter ketinggian kerana bumi membebaskan bahangan yang diterima ke atmosfera atas. Ciri yang ketiga ialah dari aspek kandungan dan komposisi. Lapisan troposfera mengandungi pelbagai jenis gas, uap air, udara, dan awan. Ciri keempat lapisan troposfera ialah dari aspek ketebalan. Lapisan troposfera merupakan mempunyai ketebalan antara 0 hingga 10 km di kawasan kutub dan 0 hingga 18 km di kawasan khatulistiwa. Laju angin pula di lapisan troposfera adalah semakin tinggi lapisan troposfera, laju angin semakin laju. Ini disebabkan kerana terdapat kurang daya geseran di bahagian atas lapisan troposfera. Akhir sekali, lapisan troposfera ini sangat penting dalam mempengaruhi perubahan unsur-unsur cuaca seperti suhu, kerepasan, kelembapan udara, tekanan udara, dan juga angin. Seterusnya kita akan belajar lapisan atmosfera yang kedua, yaitu lapisan stratosfera. Lapisan stratosfera merupakan lapisan tidak berwarna, kering, dan lebih stabil. Ciri lapisan stratosfera yang pertama dari aspek ketinggian terletak sehingga 50 km. Perubahan suhu pula adalah semakin tinggi lapisan atmosfera di lapisan stratosfera, suhu semakin panas kerana lapisan ini mengandungi gas ozon.
Kandungan utama lapisan stratosfera ialah gas ozon yang bertindak menyerap dan menapis sinaran ultraviolet. Ciri yang keempat lapisan stratosfera ialah dari aspek ketebalan. Lapisan stratosfera mempunyai ketebalan 10 hingga 50 km. Ciri yang kelima ialah dari aspek halaju angin. Semakin tinggi ke atas lapisan stratosfera, halaju angin menjadi semakin perlahan atau lebih stabil. Akhir sekali, lapisan stratosfera sangat penting untuk menghalang sinaran ultraviolet dan merupakan laluan kapal terbang supersonik. Seterusnya kita akan belajar lapisan atmosfera yang ketiga, yaitu lapisan mesosfera. Lapisan mesosfera mempunyai ketinggian antara 50 hingga 80 km. Perubahan suhu pula, semakin tinggi lapisan atmosfera, suhu akan menurun sehingga negatif 90 darjah Celcius, kerana kawasan atau lapisan ini tidak mengandungi gas ozon. Kandungan utama di lapisan mesosfera ialah mengandungi awan noctilucin, iaitu awan nipis, ketika musim panas. Dan ketebalan lapisan mesosfera ialah antara 45 hingga 75 km. Dan lapisan mesosfera ini sangat penting untuk pemusnahan dan penghancuran meteorit atau tai bintang kerana mengalami tekanan yang rendah. Seterusnya kita akan belajar lapisan termosfera. Lapisan termosfera merupakan lapisan atmosfera yang keempat. Dan ciri-ciri utama lapisan termosfera ialah dari aspek ketinggian. Lapisan termosfera terletak antara 80 hingga 100 km dan perubahan suhu di lapisan termosfera pula adalah semakin tinggi ke lapisan termosfera, suhu menjadi semakin panas kerana lapisan ini menerima bahangan matahari yang tinggi. Ciri ketiga lapisan termosfera ialah dari segi kandungan atau komposisi. Lapisan termosfera mengandungi gas oksigen dan gas nitrogen. Dan lapisan termosfera ini sangat penting untuk menyerap bahangan matahari dan menyerap sinaran lembayung menjadi tenaga haba. Lapisan seterusnya yang kita akan belajar ialah lapisan ionosfera. Lapisan ionosfera pada waktu siang diionkan oleh sinar X dan sinar ultraviolet, seperti dalam gambar lapisan D, E, dan F. Pada waktu malam pula, lapisan ionosfera diionkan oleh sinar kosmik yang terdapat di lapisan E dan F. Ciri-ciri lapisan ionosfera yang pertama ialah dari segi ketinggian. Lapisan ionosfera terletak antara 80 hingga 500 km. Perubahan suhu pula ialah semakin tinggi, suhu menjadi semakin panas kerana tenaga matahari yang tinggi di angkasa. Ciri yang ketiga ialah dari aspek kandungan dan komposisi. Lapisan ini mengandungi kilauan cahaya berwarna-warni yang juga dikenali sebagai aurora. Dan lapisan ini sangat penting dalam memantulkan gelombang radio dan perkembangan telekomunikasi. Lapisan terakhir, atmosfera, iaitu lapisan eksosfera, mempunyai ciri-ciri yang pertama dari aspek ketinggian, terletak di kawasan melebihi 500 km dan perubahan suhu di lapisan eksosfera ialah semakin tinggi
lapisan eksosfera, suhu semakin panas kerana semakin mendekati angkasa lepas. Dan kandungan utama lapisan eksosfera ialah gas helium dan hidrogen. Ketebalan lapisan eksosfera pula ialah udara bertambah nipis apabila semakin mendekati angkasa lepas. Dan lapisan eksosfera juga penting untuk satelit komunikasi yang mengorbit bumi dan melindungi bumi dari pancaran cahaya bahaya di angkasa. Kita sudah belajar 6 lapisan atmosfera, sekarang kita akan belajar kandungan atmosfera. Terdapat 3 kandungan atmosfera, iaitu yang pertama gas kekal, yang terdiri daripada nitrogen, oksigen, dan argon. Kandungan yang kedua ialah gas berubah, yang terdiri daripada uap air, karbon dioksida, ozon, gas metana, nitrus oksida, klorofluorokarbon, nitrogen dioksida, nitrit oksida, dan sulfur dioksida. Dan kandungan atmosfera yang ketiga ialah juzuk bukan gas, yang terdiri daripada asap, habuk, jelaga, dan debu halus. Mari kita mengenali kandungan atmosfera secara mendalam. Kandungan atmosfera yang pertama iaitu gas kekal yang terdiri daripada nitrogen, argon, dan oksigen. Gas nitrogen dan oksigen membentuk 99 daripada isi padu atmosfera dan gas nitrogen merupakan gas tidak berwarna, tidak berbau, tanpa rasa serta bukan logam. Gas argon pula merupakan gas nadir dan sangat penting dalam penggunaan lampu Kalimantan. Dan gas terakhir dalam gas kekal ialah oksigen yang terbentuk semasa proses fotosintesis menjadi nyawa kepada semua hidupan di bumi. Seterusnya kita akan mengenali kandungan atmosfera yang kedua iaitu gas berubah. Gas berubah terdiri daripada uap air, klorofluorokarbon, karbon dioksida, gas metana, ozon, nitrus oksida, nitrogen oksida, nitrit oksida, dan sulfur dioksida. Dan kandungan atmosfera yang terakhir ialah juzuk bukan gas. Juzuk bukan gas juga disebut sebagai partikel terampai atau PM10 yang terdiri daripada asap, jelaga, habuk, dan debu halus. Partikel terampai PM10 merupakan partikel yang terapung-apung di dalam udara kering dan membentuk fenomena jerebuk. Partikel terampai akan menyelerakan sinaran matahari melalui proses serakan Mi dan menyebabkan langit berwarna kemerah-merahan. Partikel terampai juga sangat penting dalam proses pemeluapan yang bertindak sebagai nukleus pemeluapan atau nukleus higroskopik dan merupakan agen kepada terjadinya proses pemeluapan. Seterusnya kita akan belajar kepentingan atmosfera. Atmosfera ini sangat penting kerana atmosfera bertindak sebagai penebat kepada bahangan matahari. Jadi, atmosfera ini bertindak menstabilkan suhu. Kepentingan atmosfera yang kedua ialah bertindak sebagai penapis sinaran ultraviolet daripada sampai ke bumi dan juga menghalang peningkatan suhu. Kepentingan atmosfera yang ketiga ialah bertindak sebagai pemantul. Bahangan suria dari atmosfera akan dipantulkan semula oleh uap-uap air ataupun
bintik-bintik air dan menyebabkan kadar pemanasan di bumi berkurangan. Kepentingan atmosfera yang keempat ialah sebagai pengatur suhu, yang mewujudkan edaran umum atmosfera, dan akhir sekali, atmosfera juga penting sebagai penyerap haba. Seterusnya kita akan belajar peranan lapisan atmosfera terhadap perubahan unsur cuaca dan iklim. Peranan lapisan atmosfera terhadap perubahan cuaca, yang pertama ialah perubahan suhu, yang kedua ialah perubahan tekanan udara, yang ketiga ialah perubahan kerpasan, keempat ialah perubahan angin, kelima ialah perubahan kelembapan udara, dan peranan atmosfera terhadap perubahan unsur cuaca yang terakhir ialah pembentukan awan. Seterusnya, kita akan mempelajari mengapa penurunan suhu berlaku apabila ketinggian bertambah di lapisan troposfera. Faktor yang pertama ialah ketumpatan udara semakin berkurangan di lapisan atas atmosfera, menyebabkan kurang menyerap haba, seterusnya menyebabkan suhu menjadi rendah. Sebab kedua, berlaku penurunan suhu di lapisan atmosfera, di lapisan troposfera, apabila ketinggian bertambah ialah disebabkan oleh terdapat bahangan bumi. Bahangan bumi atau bahangan terestrial banyak memanaskan lapisan bawah berbanding di lapisan atas atmosfera. Ini menyebabkan bahagian permukaan bumi lebih panas berbanding di bahagian atas atmosfera. Sebab ketiga disebabkan oleh lapisan bawah atau lapisan yang berhampiran dengan permukaan bumi mengandungi banyak bahan pencemar dan wap air. Bahan pencemar dan wap air bertindak menyerap haba, menyebabkan kawasan yang terletak di atas permukaan bumi adalah lebih panas berbanding di atas bahagian atmosfera. Itu saja topik pelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.